Dunia pada masa depan akan banyak ditentukan oleh sijil digital vaksin. Saya ingin bercakap mengenai langkah yang diambil oleh Cable News Network, CNN. Kerana CNN adalah pelopor yang pertama ketika mereka mengamalkan work from home. Dan Amerika sebelum bermula ni, jadi ada 3 bulan. Dan di Amerika pemvaksinan adalah option pantas. Siapa nak vaksin dia boleh dapat vaksin, siapa yang tak nak dia tak ambil. Jadi CNN telah mengeluarkan keliling darurat kepada para pekerjanya bahawa mereka hanya akan menerima pekerja yang telah divaksin. Ini krisis besar yang kita akan lihat selepas ni tentang career professional, perdebatan perundangan akan ada banyak saman menyaman di mahkamah barangkali. Jadi oleh kerana 3 daripada pekerja CNN datang melapor tugas tanpa divaksin bagi tempoh yang sebenarnya mereka telah diberi merit untuk mendapat vaksin, maka CNN menamatkan perkhidmatan 24 jam di mana mereka ini dipecat. Dan tiada langkah yang mereka boleh ambil dalam perundangan di Amerika. Mereka boleh ambil saja, tapi saya tak fikir undang-undang akan memihak kepada mereka kerana apabila dibentangkan di mahkamah, segala pakar yang akan mewakili syarikat akan mengatakan bahawa memang 3 orang yang tidak divaksin akan membahayakan 600 orang yang berada dalam salah satu daripada cawangan CNN di Amerika. Jadi saya fikir kata selepas ni pun akan sampai dilema yang sama di Malaysia. Apa yang terjadi kepada mereka yang enggan divaksin sekiranya mereka adalah penjawat awam, kontraktor. Saudara fikir panjang sebab apabila saudara memohon, kalaulah saudara kontraktor, saudara pekerja atau apa pun, salah satu daripada normalisasi baru yang perlu saudara buat selepas ni. Sesi stream ni saya menggambarkan kepada saudara daripada 4 atau 5 perkara ekstrim yang saya tengok sedang berlaku di barat. Pertama adalah apabila Perancis tidak membenarkan mall dan juga kafe dikunjungi ataupun dimasuki oleh mereka yang tidak divaksin. Kedua adalah semua negara-negara yang membuka pelancongannya bersetuju bahawa hanya mereka yang divaksin akan dibenarkan menggunakan penerbangan dan masuk ke negara-negara yang termasuk saya kata tadi Arab Saudi untuk menunaikan haji. Semua negara, setakat ini tak ada negara yang mengatakan mereka membenarkan kerana syarikat penerbangan dan juga lapangan terbang tertakluk kepada keputusan Persekutuan Pengendali dan Pengusaha Lapangan Terbang ni. Dan saya fikir dilema yang paling besar lepas ni adalah langkah yang seterusnya apabila herd immunity telah dicapai. Apakah tindakan yang akan dikenakan ke atas mereka yang tak divaksin dari segi perkhidmatan profesional, perdagangan, perniagaan. Sekiranya saudara seorang engineer atau arkitek, saudara menyertai tender kontrak, maka tender kontrak akan meminta mereka yang menyertainya menyertakan sekali apa yang dipanggil sebagai sijil digital. Sekiranya saudara adalah kontraktor yang kemudiannya mendapat tender untuk membekalkan atau membuat servis bangunan, sudah pastilah salah satu daripada syarat tender pekerja semua mestilah menyediakan sijil digital. Apabila anak-anak kita grad daripada universiti dan mereka ingin membuat interview, salah satu yang akan disertakan dalam dokumen anak-anak yang mula akan masuk kepada sesi interview selepas ini adalah sijil digital. Sebab dunia telah melihat kemeranaan yang mereka alami, dunia alami, yang kita alami sekarang adalah akibat COVID-19. Saya tak fikir kata ini tidak memberi pengajaran kepada golongan-golongan yang percaya kepada sains. Saya cakap ni tentang sains. Apabila apa yang saya gambarkan yang akan membentuk dalam normalisasi baru ni, terutama bukan saja kepada kehidupan harian, tetapi pada kehidupan profesional. Sebab selepas ni akan timbul perdebatan di mana kumpulan yang vaksin akan mengatakan mereka tidak selesa untuk bekerja selepas satu pejabat dengan mereka yang tidak divaksin kerana mereka bimbang orang yang tidak divaksin membawa jangkitan. Dan akhirnya dalam perdebatan dalam kehidupan dunia moden, sains selalu menang kerana sains adalah data dan fakta dan mahkamah akan berasaskan kepada laporan sains. Sebab itu saya bagi tahu pada saudara bahawa sains kesihatan juga boleh menentukan seorang dipindahkan ke Seksyen 302 ataupun tidak dibicarakan kerana dituduh gila. Kerana undang-undang membunuh juga banyak dipandu oleh sains kesihatan. Saya fikir daripada normalisasi baru ni dia akan menjadikan dapatan sains dalam kesihatan akan lebih memandu dan memacu keputusan dan juga corak kehidupan. Dan kemudian saya bagi tahu juga kepada anda bahawa langkah agresif yang diambil oleh Perancis apabila tunjuk perasaan anti vaksin kerana golongan anti vaksin tidak dibenarkan untuk dine in dan tak dibenarkan ke mall. Emmanuel Macron mengarahkan FRU sembur dengan
water cannon dan orang-orang ini ditangkap dan dikurung di lock up je. Dan begitu juga apabila Jerman nak mula. Saya rasa Jerman akan mula laksana hari ini saya rasa. Saya rasa semalam mungkin 10 hari bulan semalam saya baca. Kerana notis itu dikeluarkan 48 jam je. Selagi mereka yang tidak memiliki vaksin tidak akan dibenarkan menggunakan perkhidmatan train. Jadi di seluruh dunia penggunaan sijil digital vaksin ini sangat penting. Sekiranya saudara tidak memiliki satu tahap kelulusan pendidikan, saudara tidak layak untuk mendapat sesuatu yang menuntut kelulusan pendidikan. Saudara tak boleh kata saudara bijak dari segi IQ dan mengatakan saudara boleh menjadi seorang engineer yang hebat kerana saudara sentiasa mempunyai ilham dalam mimpi bagaimana menyiapkan sebuah bangunan yang hebat tanpa memiliki sijil engineer, dan saudara cuba menentang dasar kehidupan yang mengatakan bahawa seorang engineer mestilah memiliki sijil engineernya. Itulah saya boleh bagi gambaran pada saudara. Saya rasa tak apalah kalau saudara marah pun. Tapi saya boleh bagi tahu saudara marah, saudara memberontak, tetapi dunia pada masa depan akan banyak ditentukan oleh sijil digital vaksin, terutama dalam menentukan ritma kehidupan harian. Malah saya percaya pun pada tahun-tahun ekonomi, pada tahun-tahun sebelum dunia menggazetkan bahawa COVID-19 telah pun lupus daripada muka bumi, yang mana mustahil kerana para saintis mengatakan 2024-2025 masih ada sisa-sisa penyakit ini akan bergerak, di mana dia dianggap sesemua biasa tetapi akan menjadi COVID-19 pada mereka yang tak divaksin. Kalau mengikut teori yang digunakan oleh United Kingdom sekarang, pada 1 hari bulan Januari tahun 2022, mereka yang telah divaksin akan dianggap menerima sesemua apabila dijangkiti. Mereka yang tidak divaksin akan dianggap dijangkiti COVID-19 sekiranya dijangkiti. Jadi United Kingdom dah amalkan exercise itu sekarang, kerana ini adalah exercise yang akan menjadi dasar kepada United Kingdom bermula 1 hari bulan Januari 2022. Saya cuma menyampaikan option yang sedang berlaku di dunia, dan option tersebut juga yang akan berlaku ataupun boleh dipikirkan kemungkinannya untuk berlaku. Kerana ini kita fikir di luar kotak. Sebelum kita sampai ke herd community, kita fikir siap-siap tentang jawatan kita, tentang nanti syarat untuk masuk ke universiti. Sebab kita kena ingat bahawa kita pun tak jangka dulu pasport diperkenalkan. Kemudian kita tak jangka IC diperkenalkan. Kemudian kita tak jangka had umur diperkenalkan. Kita tak jangka banyak perkara. Nak menonton wayang pun kemudiannya kanak-kanak tak dibenarkan masuk. Sedang kemudian kita akan pergi ke satu tempat yang ada 13 ASEC, 13 tahun saja yang boleh menonton. 18 kita tak pernah fikir, tapi civilization dunia telah membentuknya begitu. Dan saya percaya bahawa sivilisasi dunia selepas ini yang dipanggil new normalization akan menentukan, akan meletakkan kedudukan krisis ke atas mereka yang tidak divaksin. So saya fikir kata common selepas ni, dan malah banyak syarikat-syarikat terutama yang saya kata yang berorientasikan secularism ni akan meminta sijil vaksin dalam temu bual dan temu duga. Selepas ni tender-tender yang dikeluarkan juga akan meminta, selain daripada kita kena bagi dokumen kewangan, dokumen bank, dokumen syarikat SSM semua tu, syarikat tu juga akan meminta dokumen kontraktornya mestilah ada sijil vaksin apa semua gini-gini. Bahawa selepas ini sijil digital vaksin akan menjadi sesuatu yang sangat mempengaruhi kehidupan harian kita.